ketika saya hadir sebelum ini adalah untuk kuliah maghrib kali kedua, ini kali ketiga. Jadi saya sebut dalam kuliah maghrib tersebut, bulan Ramadan adalah bulan kesaktian. 10 awal Ramadan penuh dengan kesaktian. Bukan malam Lailatul Qadar, bukan. Siapa kata Lailatul Qadar? 10 malam awal Ramadan adalah malam yang paling sakti sepanjang dalam bulan Ramadan. Kerana pada 10 bulan Ramadan lah, wallahu a'lam, mungkin menjadi fenomena seluruh dunia. Manusia berpusu-pusu keluar datang ke masjid, surau dan sebagainya. Penuh. Ayah dia, mak dia, adik dia, adik ipar dia, sepupu dia, menantu dia, penuh masjid, atas bawah. Nah, mana-mana pun tidak ada orang paksa, tanpa dibagi duit, tanpa ada apa-apa. Tapi 10 malam awal Ramadan adalah malam paling ajaib dan paling sakti. Orang terdorong dengan sendirinya, tanpa ada siapa-siapa suruh, siapa-siapa paksa. Kita yang kurang-kurang rajin datang surau masjid pun terdorong dengan tak tahu mari mana dia punya desakan itu. Allah Ta'ala bagi satu nikmat yang mungkin tak pernah ada dalam sepanjang 1 tahun, tapi Allah Ta'ala bagi 10 awal Ramadan. Bahkan lebih hebat daripada hari Jumaat. Kerana hari Jumaat orang lelaki saja yang ramai di surau masjid, di masjid. Tapi 10 malam awal Ramadan, yang lelakinya, yang wanitanya, yang anaknya, apatah lagi menantu yang baru kahwin lelaki, mak mentua nak datang surau masjid, suruh dia drive kereta, kenalah mari walaupun tak pernah mari pun. Tahun pertama kahwin, akad nikah sebelum bulan puasa itu sekejap. Jadi bahaya tuan-tuan. Anak-anak kita nak kahwin dalam bulan puasa, hold dulu, lepas puasa lah, sabar sikit, kita tak masalah besar. Kan tak pasal-pasal kena puasa 2 bulan kena puasa 2 bulan sekaligus. Ini bukan boleh kira benda tu tuan-tuan. Jadi insya-Allah pada hari ini kita akan fokuskan pada ayat surah An-Nahl, ayat ke-125. Satu ayat yang famous sangat-sangat. Sengaja saya pilih ayat-ayat yang mudah untuk kita hafal, bahkan dah hafal pun saya rasa, untuk kita tadabburkan dalam masa lebih kurang 40-45 minit hari ini. Namun sebelum itu saya nak nyatakan satu fakta yang menarik. Pada tahun 80-an tempoh hari, seorang penulis novel daripada India namanya Salman Rushdie. Ingat Salman Rushdie. Seorang sastrawan yang dari segi kesusastraannya adalah agak kita kata dibanggakan sumbangannya oleh masyarakat dunia di belah barat. Dia menulis dalam bahasa Inggeris walaupun dia orang India, dan karya-karya sastranya memang begitu berkualiti dari sudut kesusastraannya, sehinggalah suatu hari ataupun suatu masa dia telah menulis satu novel yang kontroversi yang berjudul The Satanic Verses. The Satanic Verses yang bermaksud ayat-ayat syaitan, ayat-ayat syaitan. Dan ianya telah menjadi kontroversi seluruh dunia yang akhirnya menyebabkan si Salman Rushdie itu terpaksa melarikan diri ke Britain, ke UK, dan mendapat soka politik di sana sampai hari ini. Bahkan dianugerahkan pula gelaran Sir oleh Queen Elizabeth dan sebagainya. Nampak? Jadi nak famous tuan-tuan mudah. Tulis buku hina Islam, tulis buku kritik sistem Islam, tulis buku kritik ulama-ulama Islam, insya-Allah akan terpandang dan diberi perhatian yang lebih sikit. Walaupun hujah-hujahnya dangkal, walaupun perkataan-perkataannya kalau kita baca pun kita rasa Allah, ni je hebat sangat. Tapi disebabkan di sana ada satu interest, ada satu kecenderungan pihak barat dalam memberi ruang kepada makhluk-makhluk yang begini, yang memang nak cari kelemahan-kelemahan Islam dan sebagainya. Apatah lagi tentang Al-Quran dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memang mereka nak sangat cari tokoh-tokoh yang begini. Mereka nak sangat. Jadi Salman Rushdie kemudiannya difatwakan oleh Khamenei pada masa itu. Semua orang bangga julang Khamenei pada masa itu, kerana revolusi Iran baru berlaku tahun 1979. Kemudianlah baru kita tahu dia punya selok belok dan sebagainya. Syekh Said Hawa,
seorang tokoh ikhwan muslimin dan juga sufi, telah pergi tengok sendiri di Iran. Dia kata hebat sangat macam mana ni, dia pergi tengok sendiri di Iran. Bagaimanakah Syiah Iran mengamalkan amalan-amalan mereka, dan akhirnya bila dia balik dia tulis satu buku Kutayyib, buku kecil, risalah yang menyatakan suatu benda yang tak boleh diterima ajaran Syiah itu, yang memang di luar Islam dan bukan sebahagian daripada Islam dah sebenarnya. Walaupun dia mengucap dua kalimah syahadah, tapi di akhirnya i'tiqad mereka membatalkan syahadah tersebut dengan imam dua belahnya, macam-macam. Bahkan Maulana Abdul Hasan Ali An-Nadwi, Maulana Abdul Hasan Ali An-Nadwi pernah kata, jika dikumpulkan seluruh ajaran sesat atas muka bumi ni, jika kemudian diletakkan di tepi Syiah, maka pelik Syiah lagi. Dia punya ajaran, dia punya amalan pelik tuan-tuan, pelik sangat, tak boleh nak terima dengan kepala otak kita ni. Baik. Dan di sini Salman Rushdie telah lari ke Britain. Jadi ada persoalan, kemudian orang tanya, kita negara majmuk tuan-tuan, ini hakikat, realiti. Kita sebuah negara yang begitu majmuk. Komposisi kaum kita menyebabkan kita perlu satu formula yang khusus dalam ragam keberagamaan kita ini, di Malaysia khususnya. Di belah Asia Barat, belah-belah tok syekh kita, Syekh Yusuf Qardawi di Qatar, di Mesir, apa semua tu, suasana sosio budaya, sosio masyarakat mereka, sosio geografi mereka berbeza dengan kita. Sebab tu bukan semua pandangan mereka boleh di-apply di sini secara mutlak, tak boleh. Banyak perkara kita kena bina sendiri, kita kena fikir sendiri. Mereka di Makkahil Mukarramah, walaupun di sana ramai alim-alim yang besar dan hebat, tapi mereka tidak pernah berurusan secara politik dan secara sosialnya dengan orang Cina, dengan orang India yang tidak Islam. Jadi kita perlukan satu sistem, satu kaedah, satu pemikiran, satu dustur, satu formula yang kita kena bina sendiri untuk nak selesai masalah dalam negara kita, berpandukan Al-Quran dan Sunnah dan pandangan-pandangan ulama muktabar kemudiannya. Bermaksud di sini tuan-tuan, kemudian mutaakhir ini, kita di Malaysia dengan ragam keberagamaan yang pelbagai dan budaya dan juga bangsa yang pelbagai, di sana non-Muslim sentiasa akan melihat Islam. Bahkan ada salah faham yang sangat besar di negara kita bahawasanya buat sekian lama jadi tabu, buat sekian lama masuk Islam adalah masuk Melayu. Bukan salah kita juga, kadang-kadang orang yang non-Muslim bila nak masuk Islam tu dia mula pakai baju Melayu. Siapa dia suruh pakai baju Melayu? Bila dia mari ke masjid kita nak ucap syahadah sebagai contoh, ataupun pergi ke Jawi ke Jais ke Maiz ke apa semua tu, dia mula pakai songkok, dia mula pakai baju Melayu. Jadi keluarga dia pun tengok, masuk Melayu dah. Dia tak kata masuk Islam, dia kata masuk Melayu dah. Kadang-kadang benda-benda begitu walaupun kecil, tapi dari konteks dakwah dia sangat besar impaknya pada non-Muslim yang sentiasa berada bersama kita di tanah Melayu Malaysia ini. Itu kita kena faham. Saya sendiri ada pengalaman bila kerja dulu dengan kerajaan, bos kita non-Muslim. Dia tengok kita ni warak sikit, pakai ada janggut, pakai kopiah selalu. Lepas tu saya tak pakai kopiah sekarang. Dia mari tanya, Zahiruddin, why a Muslim man can marry over one person in one time? Boleh poligami. Saya nak jawab macam mana? Nak guna surah, nak guna hujah daripada Quran. Surah An-Nisa ayat 2 tu. Madam, Quran kata, ini Quran kata ni, fanqihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba'. Lepas tu dia sudah situ, dia tak baca yang akhir tu. Wa yakhiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum. Zalika adna fawahidatan aw ma malakat aymanukum ila akhiril ayat tu. Yang menyatakan kalau tak mampu seorang saja cukup lah. Ada yang baca yang tu dia. Ada orang syarah lagi, dia kata ada seorang isteri, masna wa thulatha wa ruba', tambah 2 lagi jadi 3, tambah 3 lagi jadi 4, tambah 1 lagi jadi 10 belakang. Betul juga sipir dia. Tuan-tuan nak apply, fadhal, tak ada masalah. Nanti Jais mari tangkap. Baik. Jadi keberagamaan beragama dalam negara kita sebenarnya satu nikmat yang tak ada pada orang lain. Macam juga orang tengok Gaza pada hari ini.
Orang tengok Syria pada hari ini. Orang tengok tempat-tempat yang Muslim ditindas. Zahirnya ya mereka terseksa dan terhimpit. Secara zahir kita tengok mereka terseksa dan terhimpit. Tetapi hakikatnya mereka bahagia pada pandangan saya. Mereka ada satu nikmat yang tak mungkin kita ada, tuan-tuan. Nikmat syahid yang tak mungkin kita ada. Selagi mana negara kita tidak diceroboh dan kita berperang dengan orang kafir, harbi dan sebagainya. Mereka hari-hari ada peluang untuk syahid. Tengah bersahur, tiba-tiba kena bom. Allahu Akbar, saya yakin pahala syurga. Saya yakin. Tiba-tiba nak buka puasa kena bom. Ya, zahir kita tengok, kita yang hidup ni tengok, memanglah dia terseksa. Memang lihat mereka menderita, apatah lagi anak-anak kecil yang belum ada dosa tu. Matinya mereka confirm syurga. Allahu Akbar. Dunia sekejap. Derita dunia tu sekejap. Sebab tu ulama-ulama muktabar Ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala, ramai ulama-ulama sanggup memilih jalan duduk dalam penjara daripada untuk tunduk kepada kebatilan yang bersifat kuasa politik pada zaman-zaman mereka. Al-Imam Nawawi duduk dalam penjara, sanggup. Syekhul Islam Ibn Taymiyah duduk dalam penjara. Imam Ahmad bin Hanbal dalam penjara. Menjadi tradisi ulama tidak berminyak-minyak dengan pemimpin, melainkan menyatakan kebenaran dengan berada di atas politik. Itu sebenarnya ilmuwan yang tunjang mereka adalah kebenaran, bukan kepentingan-kepentingan yang lain. Jadi dalam konteks negara kita, peluang untuk dakwah nikmat, kerana non-Muslim sangat ramai lagi. Bahkan dalam satu forum, Ustaz Abdullah Bukhari pernah mari sini 2-3 minggu lepas kot. 2 minggu lepas, Ustaz Abdullah Bukhari Al-Hafiz, guru kita. Saya pernah forum dengan dia, saya tanya, Ustaz, apakah sunnah Rasulullah yang paling besar dan makin ditinggalkan oleh umat Islam pada hari ini? Dia kata antara sunnah yang paling besar yang ditinggalkan oleh umat Islam pada hari ini adalah dakwah Islamiyah. Dia dakwah ada dua. Yang pertama dakwah Islamiyah. Yang kedua dia panggil dakwah Islahiyah. Dakwah untuk mentransformkan, mengislahkan masyarakat. Kita ni Muslim, bagus, dah baik. Dah bersyahadah, semaya, puasa, zakat, haji dah. Tapi mengislahkan untuk menjadi lebih baik. Tapi dakwah Islamiyah mengajak non-Muslim kepada, paling tidak kepada Islam. Dan Ustaz Abdullah Bukhari kata, memang di negara kita ni dakwah Islamiyah memang tidak begitu, tidak menjadi, seolahnya tidak menjadi tanggungjawab kepada orang Islam. Kita rasa, sampai ke seorang guru saya di UM tu, Dr. Muhammad Kamil Abdul Majid, pernah dalam kelas dia sebut, dia ni umur 60 lebih, ialah pernah menjawab sampai Profesor Madya, melahirkan ramai dah anak-anak murid yang lebih hebat pada diri dia pun. Dia kata mengajar di surau masjid di sekitar Lembah Kelang ni selama 30 tahun, hampir 30 tahun. Tapi dia kata dia terkilan dengan satu benda, sepanjang hidup dia tidak pernah mengislamkan walau seorang non-Muslim. Tadi dia rasa bersalah, dia kata, sedangkan Islam, ilmu yang Allah Ta'ala bagi apa semua tu, dengan nilai seorang yang tak ada ilmu tapi boleh mengislamkan seorang non-Muslim. Subhanallah, itu nikmat yang besar. Allah Ta'ala janjikan dalam hadis sahih berapa banyak pahala bagi orang yang berjaya memuslimkan seorang non-Muslim. Tapi itu tidak menjadi agenda utama kita. Kalau kita perasan pada hari ini, tidak menjadi agenda utama. Tidak menjadi agenda utama, sama ada secara individu ataupun pihak kerajaan, sama, tidak menjadi agenda utama. Melainkan ada NGO yang memang memfokuskan kepada dakwah, strik dakwah dan sebagainya. Dan kebanyakan daripada mereka adalah siapa? Mereka yang revert Muslim, yang asalnya non-Muslim, masuk Islam. Mereka lah, termasuklah brother brother yang kita panggil juga tazkirah sini, brother Fidaus Wong dan sebagainya itu. Tapi baguslah, sebab mereka lebih memahami cara, teknik dan sebagainya, dan mereka belajar cara dakwah Islamiyah. Apa poin-poin yang nak diceritakan tentang perbandingan agama dan sebagainya. Dan di sinilah penting untuk kita paling tidak, tuan-tuan. Bila saya ditanya tentang why a Muslim man can marry over one person in one time, saya tak boleh nak jawab pada masa itu. Saya tu tak boleh jawab. Habis tu dia tu, masa tu dia bukan Islam, dia bukan Muslim.
Bukan muslimah, dia wanita. Takkan saya nak lempar sebutir Quran terjemahan ni pada dia, madam baca sendirilah dalam ni. Tak boleh. Jadi di sana ada satu cabang keilmuan dalam Islam yang dinamakan comparative religion, perbandingan agama. Adalah sahabat-sahabat kita yang memfokuskan ke dalam mengaji tentang perkara tersebut, dan alhamdulillah berjaya memberi impak yang begitu bagus kepada society ataupun masyarakat kita ini. Namun di sana ada seorang tokoh yang menyusun sebuah buku yang begitu baik. Nama dia Dr. Zakir Abdul Karim Naik, hidup lagi. Seorang doktor, asalnya doktor perubatan, yang hari ini begitu fenomenal beliau, sehingga diharamkan untuk masuk ke UK dan sebagainya, beberapa negara, kerana setiap kali dia berdebat dengan padri-padri, poster-poster dan sebagainya itu, dia tak pernah kalah. Dia dinamakan sebagai Didat baru lah, Ahmad Didat. Kalau dulu legendary of comparative religion ni Syekh Ahmad Didat daripada Afrika. Dan Dr. Zakir Abdul Karim Naik telah menyusun sebuah buku yang cukup menarik, ringkas, padat dan praktis. 20 most common question about Islam. Diterjemahkan dalam bahasa Melayu, 20 persoalan lazim tentang Islam, dan di dalam itu dibincangkan persoalan kenapakah Muslim boleh kahwin poligami, seorang lelaki Muslim boleh poligami sampai 4 orang dalam satu masa. Kenapakah wanita Muslim kena tudung kena pakai tudung, kena berjilbab, berhijab dan sebagainya. Dan di sana dibincangkan 20 persoalan. Dan salah satu persoalan yang saya nak petik pada hari ini, kita nak bincang sikit sebelum masuk ayat ini, adalah berkaitan dengan Salman Rushdie. Adalah, benarkah, salah satu soalan dalam buku 20 most common question about Islam itu, satu soalannya dia tanya, benarkah Al-Quran adalah ayat-ayat syaitan? Benarkah Al-Quran itu daripada syaitan? Ditanyakan, kalaulah non-Muslim tanya pada kita, dia baca buku Satanic Verses dan dia ada buat kajian sikit tentang perbandingan agama dan sebagainya, dia mari pada kita ataupun kita pergi luar negara, kawan-kawan kita, dia tanya pada kita, Haji, betul ke ambo baca buku tu, dia kata apa? Dia kata Quran tu adalah ayat-ayat setan. Faham ke tak ni? Kenapa betul tak dia kata? Jadi kita nak jawab kan? Kita nak jawab macam mana? Bagi dalil Quran, baca inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Dia non-Muslim lagi kaya Islam pun tak pakai dalil nas daripada Quran dengan sunnah ni, apatah lagi yang non-Muslim. Jadi di sini Dr. Zakir Abdul Karim Naik telah menjawab dengan jawapan yang spontan dan begitu menarik dan logik dan saintifik. Dia kata, kalau betul lah Quran ni, dengar betul-betul tuan-tuan, kalau betul lah Quran ni adalah ayat-ayat syaitan, salah satu lafaz dalam Quran adalah ta'awuz. Apa dia ta'awuz? Apa dia ta'awuz tuan-tuan? Jawablah soalan ni, letih juga ceramah sore-sore ni. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Apa maksud dia? Aku mohon berlindung daripada Allah Tuhan, daripada syaitan yang direjam. Saya tulis 15 buku tuan-tuan, macam-macam novel lah, hok mengarut pun ada. Tapi hok baik banyak jugalah. Buku kanak-kanak, buku ilmiah sikit, saya tulis belakang. Artikel sekarang ni kolumnis dalam majalah Solusinya, dalam majalah AI-nya, menulis dalam kritik politiknya, macam-macam saya suka menulis. Karena saya yakin islah akan berlaku melalui pembacaan dan penulisan. Islah akan berlaku melalui itu. Sebab saya pun berubah daripada caca merba dulu kerana membaca. Bukan awak suruh, mak suruh, ayah suruh, tak jadi. Tapi bila tiba-tiba Allah Ta'ala jodohkan dengan sebuah buku yang begitu menyentuh nubari, saya tersedar. Masa tu umur 20, tak boleh main-main dalam kehidupan. Aku kena ada satu matlamat yang jelas. Aku kena ada buat sesuatu pada ummah. Jadi saya yakin bidang penulisan, sebab tu saya jadi editor, saya menulis buku dan sebagainya. Baik.
Jadi dalam Quran tadi dia ada lafaz ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Apa dia maksud dia tadi? Aku mohon berlindung daripada syaitan yang direjam. Saya tulis buku, tuan-tuan baca 15 buah buku, 16 buah buku saya tu, artikel-artikel saya tu, saya yakin tuan-tuan tak akan jumpa lafaz di mana saya kutuk diri saya sendiri. Saya kata, tuan-tuan bila baca buku ni mohon berlindung daripada Allah, daripada apa yang saya tulis. Laknatlah Zahiruddin ni. Takkan saya nak tulis gitu kalau buku tu buku saya tulis? Takkanlah saya nak tulis benda macam tu. Mesti saya nak jual diri saya. Bacalah buku saya, insya-Allah bahagia di dunia dan akhirat. Mengarut lah tu. Bacalah buku ini kerana ia akan memberikan nilai-nilai intelektual ke dalam jiwa, nilai IQ, ASQ, macam-macam lah. Sebab kita nak jual buku kita ni, nak suruh baca. Sebab dengan bacanya buku tersebut, maka orang dapat manfaat. Jadi mana mungkin kalau Quran ni dikarang oleh syaitan ataupun diinspirasi, diilhami oleh syaitan, dia ada lafaz yang mencerca diri dia sendiri. Allah Ta'ala begitu memuji diri dia sendiri dalam Quran. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu pun cukup dah untuk kita nak faham kata Al-Quran ni bukan daripada perkataan-perkataan ataupun lafaz daripada syaitan ataupun iblis laknatullahi alaihi. Nampak tuan-tuan? Jadi itu jawapan Dr. Zaki Abdul Karim Naik dalam dia punya buku yang ringkas nipis, RM5 je harga tuan-tuan. Saya sure sangat-sangat tuan-tuan carilah buku ni, baca. Buku nipis pun malah baca kak. Gelak masa depan Malaysia. Kena baca tuan-tuan. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan ila akhiril ayat. Pada bulan puasa itu diturunkan Al-Quran hudan linnas, menjadi petunjuk pada manusia, wa bayyinatin minal huda, menjadi penerang kepada petunjuk-petunjuk tadi, wal furqan, menjadi pembeda kepada hak dan batil. Itu fungsi, 3 fungsi Quran. Menjadi penerang, apa nama Syahrul Ramadan allazi unzila fil Quran hudan linnas, menjadi petunjuk, huda, petunjuk, wa bayyinah menjadi penerang, penjelas kepada penunjuk-penunjuk tadi, wal furqan, menjadi pembeda antara hak dan kebatilan. Itu Quran, fungsi dia yang dikatakan turun dalam bulan Ramadan. Dan kalau kita renung sikit lagi, mengapakah dalam surah yang pertama, ayat yang pertama, kalimah yang pertamanya adalah apa dia? Iqra. Apa kaitan Iqra dengan Islam? Kenapa tidak lafaz yang pertama dalam wahyu yang pertama adalah aslamu ya Muhammad, Islamlah kamu wahai Muhammad, ataupun berimanlah kamu wahai Muhammad? Kalau betul wahyu itu turun semata-mata untuk orang beriman, kenapa tidak begitu? Kenapa tidak berislamlah kamu wahai Muhammad? Sujud, asjudu ya Muhammad, sujudlah wahai Muhammad. Tapi tidak. Allah Ta'ala menurunkan kalimah yang pertama dalam surah yang pertama, pada ayat yang pertama adalah Iqra. Baca. Dan dia sama lagi baca, kena baca dengan Bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Kena baca tuan-tuan. Masyarakat yang hebat pada hari ini, Yahudi, Israel, apa semua tu, di Jepun, di Amerika, semuanya adalah bangsa yang membaca. Bila membaca, luah pandangan dan banyak idea, dan begitulah seterusnya evolusi ataupun revolusi manusia untuk menjadi bangsa yang bertamadun. Mesti mula dengan membaca. Baik, selesai. Boleh satu poin yang pertama tadi. Kalau orang tanya pada kita lepas ni, non-Muslim khususnya, apakah benar Al-Quran itu adalah ayat-ayat ataupun karya daripada syaitan, iblis dan sebagainya? Maka kita sudah ada jawapannya, betul? Boleh hak tu sebutir tak pada hari ini? Baik, dalam ayat yang kita akan bincangkan secara ringkas ini, ringkas tak ringkas jugalah, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilih wa huwa a'lamu bil muhtadin. Satu ayat yang begitu famous. Para pendakwah buku Usulul Dakwah, Dr. Abdul Karim Zaidan baru mati beberapa ketika itu, baru meninggal dunia. Seorang ulama yang besar dalam bidang fiqh, dalam bidang dakwah,
ikhwan muslimin yang berada di Yaman dan sebagainya, maka dia tulis sebuah buku Usulul Dakwah yang memang menjadi sandaran dalam perbincangan jabatan-jabatan dakwah secara ilmiahnya dan sebagainya. Dia jadi satu cabang ilmu pula dalam akademik, jabatan dakwah dan pembangunan insan contohnya di UM, jabatan dakwah dan kepimpinan kalau di UKM dan sebagainya. Dakwah jadi satu bidang pula untuk dibincangkan secara ilmiah dan sebagainya. Jadi ayat ini menjadi tunjang, titik tolak kepada perbincangan-perbincangan yang bersifat dakwah, yang bersifat betapa seorang muslim itu satu-satunya tugasan ataupun jawatan yang Nabi SAW dan rasul-rasul sebelumnya, bahkan juga para sahabat yang boleh kita terima, yang boleh kita ambil jawatan tersebut adalah sebagai seorang pendakwah. Jawatan lain tak boleh, sebagai nabi, sebagai rasul tak boleh, sebagai khalifah ataupun pemimpin mungkin kita tak sempat, tapi sebagai dai semua daripada kita memang ditaklifkan, dipertanggungjawabkan sebagai dai, pendakwah. Baik, apakah perlu bila sebut kata dakwah itu perlu masuk jemaah tertentu dan sebagainya? Tidak, kena faham. Bila sebut dakwah kita ada konsepnya. Konsepnya adalah setiap kita perlu berdakwah dalam konteks yang semampu kita yang boleh. Sebagai seorang ketua keluarga, isteri dan anak-anak, sebagai seorang abang kepada adik-adik, kepada suami kepada isteri, sebagai seorang ketua kampung kepada anak buah dia di kampung, sebagai seorang nazir masjid kepada anak-anak buah jemaah dia dan sebagainya. Jadi ada tingkatan-tingkatannya. Tak bolehlah kita bila kita ni ketua kampung, kita nak mengarahkan ataupun nak merubah seluruh negara. Dia tak boleh begitu. Sebab dia ada dia punya limitasinya masing-masing. Kepertanggungjawaban itu masing-masing, dan Allah Ta'ala sendiri pun dia tidak akan pertanggungjawabkan kita dengan apa yang kita tak mampu. La yukallifullah nafsan illa wus'aha, dalam surah ataupun ayat terakhir dalam surah Al-Baqarah tu yang kita duk baca dalam wirid sokmo tu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Ta'ala tak akan bebankan dengan sesuatu yang tak mungkin kita mampu untuk nak hadapi. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Ke atas kamu apa yang kamu buat. Ke atas kamu lah apa yang kamu buat, bukan orang lain. Dosa yang kamu buat kamu tanggung sendiri. Pahala yang kamu buat kamu beroleh pahala tersebut di akhirat, esok-esok dan sebagainya, insya-Allah. Kemudian Allah Ta'ala ajar doa, Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana, itu doa kemudiannya. Baik. Tapi dalam ayat ini sebenarnya tuan-tuan, ini part yang paling penting. Dalam ayat ini walaupun ringkas, sebenarnya dia terbagi kepada dua bahagian. Yang banyak ustaz-ustaz kita duduk baca dan juga ulas dan juga kembangkan adalah bahagian pertama. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Khalas. Yang belakang dia tak hurai. Dia tak perjelaskan, sebab yang belakang itu sebenarnya melengkapkan penyataan Allah Ta'ala yang di depan. Sebab tu ayat-ayat Al-Quran dia tak boleh ambil separuh-separuh. Dia mesti ambil dalam konteks yang penuh, bahkan setengah-setengah ayat kena tengok ayat-ayat yang sebelumnya dan ayat yang selepasnya, kerana ada connection, keterkaitan antara ayat-ayat tersebut. Dia tak boleh ambil sekerak-sekerak, tak boleh. Baik. Dalam ayat ini dia sebenarnya ada dua bahagian. Yang pertama, Allah Ta'ala kata, serulah ke jalan Tuhanmu dengan hikmah, pertama. Wal mau'izatil hasanah, nasihat yang baik. Yang ketiga, wajadilhum billati hiya ahsan, jidal ataupun berbahas. Kita tak panggil debat lah, debat ni kasar. Berbahas, bermunaqasyah, berbincang dengan ilmiah walaupun tak setuju. Wajadilhum billati hiya ahsan, berjidallah mereka dengan cara ataupun hujah yang terbaik. Dan di sini setengah mufassir, saya semak beberapa tafsir menyatakan di sini bila berhujah dengan hikmah itu, dengan ahsan yang terbaik itu adalah menggunakan hujah-hujah nas daripada Al-Quran dan Sunnah, setiap daripada hujah dan sandaran kita. Bila kita berdebat ataupun berjidal dengan siapa-siapa, yang terbaiknya kalau benda itu berkenaan dengan agama, maka perlunya ada satu sandaran nas yang jelas daripada Al-Quran dan juga Sunnah Nabi SAW, selain daripada qaul-qaul para alim ulama dan sebagainya. Baik, itu bahagian yang pertama. Allah Ta'ala suruh, serulah, ajaklah dengan cara yang baik. Dan biasa manusia ni dia suka dengan cara yang baik. Jarang manusia ni kalau kita nak mari surau masjid, kita tengok budak-budak tepi jalan tengah lepak, kita pergi marah dia. Korang ni tak reti-reti.
Tak pandai-pandai lagi, dah nak maghrib dah ni, tak ingat mati ke? Dia orang pun kata, pak cik kena fikir mati, kami muda lagi. Saya kata, dia kata kami rasa pak cik tak fikir nak mati ni. Kami pulung ramai-ramai ni saja. Tu dia marah. Dalam konteks dakwah tuan-tuan, tak pernah kita jumpa Nabi SAW marah, melainkan dalam konteks politik. Bila dia bertindak, Abu Bakar As-Siddiq manusia yang paling lembut, baca Quran menangis, baca Quran menangis, baca Quran menangis, jadi imam menangis. Tapi bila dia jadi khalifah, dua perkara ancaman pertama dalam negara Islam. Yang pertama golongan riddah, orang yang murtad, dan golongan yang kedua tak nak bayar zakat. Bukan keluar daripada Islam lagi, tapi istihar tak nak bayar zakat. Dan kedua-duanya, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq pada masa itu telah mengisytiharkan perang kepada kedua-duanya. Secara logiknya kalau kita fikir sikit, yang riddah tu mungkin sesuai lah diperangi secara qital, ada pembunuh, perang, harb. Tapi yang satu lagi tak bayar zakat, kenapa tidak dihantar pendakwah-pendakwah dulu untuk atas sahabat-sahabat kibar, sahabat pergi nasihat dulu? Sebab tak nak bayar zakat ni benda yang boleh kita nasihat lagi, boleh dirundingkan lagi. Tapi tidak, Sayyidina ataupun Khalifah Abu Bakar As-Siddiq tidak melihat dengan begitu. Dia tengok dalam konteks politik. Bila tak nak bayar zakat dan istihar perkara tersebut, bukan bermaksud tak nak bayar zakat tu, tapi sebenarnya telah mengisytiharkan penentangan kepada khilafah ataupun kepimpinan pada masa itu. Sebab tu dalam politik dia kena sangat cerdik. Tapi kalau tengok dalam konteks dakwah, kita pergi nasihat lah dulu. Takkan nak terus bunuh, takkan nak terus perang. Tak. Bila berubah suasana, keadaan dan kepentingan, maslahah dan mafsadah, itu orang bincang dalam maqasid asy-syariah. Bila berubah komposisi, keadaan zaman dan sebagainya, perlu satu penakkulan dan satu istinbat hukum baru dan sebagainya. Maka pandangan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq pada masa itu, perlu kita pergi perang juga. Kalau kita tak perang dan berlembut, walaupun dia tu seorang yang lembut, maka akan berlaku pemberontakan yang lain. Mula-mula tak nak bayar zakat, lepas tu dia akan istihar untuk nak keluar daripada kepimpinan khilafah Islamiyah pada masa itu yang berpusat di Madinah. Itu pandangan yang perlu kita faham dalam konteks yang pelbagai itu. Nampak? Baik. Tapi dalam dakwah tuan-tuan, tak pernah ada kalimah yang menyuruh memarah orang ke, mengherdik, mencerca. Tak ada. Dakwah kasih sayang. Dakwah adalah kasih sayang. Orang tu jahat macam mana pun, orang tu hina macam mana pun. Kalau dalam hadis tu pelacur yang beri minum seekor anjing, dan seorang lelaki Yahudi yang bunuh 99 orang dalam hadis yang masyhur, bunuh 99 orang, masih ada peluang untuk dia ke syurga. Begitu pandangan dakwah seorang dai, seorang bapa, seorang anak, seorang ketua kampung dan sebagainya. Dia tidak pernah menilai orang. Sebab tu Hasan Al-Hudaybi, selepas kematian Hasan Al-Banna, dia tulis, sebab berlaku takfir mentakfir, mengkafir antara sesama muslim, maka dia tulis sebuah kitab, Du'at la Qudah. Kita ni penyeru, bukan penghukum. Ikhwan muslimin bermula sebagai sebuah gerakan dakwah, bukan gerakan politik. Politik hanya satu jurai yang kecil daripada juzuk ikhwan muslimin yang besar dan hebat itu. Berbeza dengan negara kita yang organisasi asalnya adalah politik, tapi dia jadikan dakwah sebagai satu daripada cabang dia. Beza. Sistem tu beza. Jadi bila sebut dakwah tuan-tuan, saya ingat Ustaz Abdullah Bukhari juga cerita bila dia masuk UIA, Profesor Ulung, Doktor Profesor Emeritus Dr. Kamal Hasan, dia kata kalau tengok manusia dari segi pandangan politik, kita akan bermusuh dengan orang yang tidak setuju, orang yang bertentangan dengan kita pandangan politiknya. Kita akan anggap dia tu musuh. Tetapi kalau kita tengok dalam pandangan dakwah, kita akan sentiasa melihat dia sebagai mad'u yang kita nak ajak bersama kita. Kalau kita rasa kita berada di landasan yang betul, yang menggunakan Al-Quran dan Sunnah dan sebagainya, kita akan sentiasa rendah diri dan rasa orang lain ada peluang lagi untuk jadi baik, dan syurga Allah Ta'ala tu besar. Takkan kita seorang je nak masuk dalam tu. Sebab tu ceramah ni tuan-tuan di meja ni, saya selalulah, kalau sejam seorang ustaz tu ceramah, 50 minit dia duduk kafir, bid'ah, gila, bengong, sesat. Bukan ceramah agama lagu tu. Bukan ceramah agama. Dakwah apa benda macam tu? Ada.
Dia ada lah bab-bab yang perlu keras. Tapi kalaulah 1 jam dia ceramah 50 minit itu dengan muka bengihnya, duk kape, doa sesak gila, bengong, keluar habis dalam natal lazu. Puasa-puasa ni pula. Allahu Akbar. Ceramah agama lagu mana macam tu? Fikir sejenak bab tu. Baik. Jadi bahagian yang pertama dengan hikmah ada takrifan dia. Cuma hikmah ni cara mudah nak faham tuan-tuan. Hikmah ni tak boleh belajar di sekolah. Hikmah ni tuan-tuan belajar sampai ke mereka PhD master pun dia tak boleh nak bincang. Sebab dia suatu proses, suatu common sense, satu benda yang bersebati dengan jiwa, dengan keilmuan, pengalaman dan sebagainya. Sebagai contoh, bila saya nak angkat Quran yang besar ni, cara mudah lah. Bila saya nak angkat Quran yang besar ni, tenaga yang saya pakai, saya tahu Quran ni besar dan berat. Saya tahu secara automatik, saya tahu saya mesti menggunakan tenaga yang sesuai dengan berat Quran ini. Tetapi bila saya nak ambil tisu ini, saya tak guna daya, kekuatan dan tenaga macam saya nak angkat Quran tadi. Itu hikmah secara mudah. Boleh faham ke ni? Hikmah. Ada setengah orang-orang profesor, doktor, ulama-ulama besar ni, dia cakap kurang. Kita tengok dia buat apa lah dalam tu. Duk termenung, buat kerja ke tak? Kerani-kerani kat luar ni, tu tak buat kerja, tu duk termenung. Tu tahu dia tengah fikir masalah umat ni. Berfikir, tafakkur, berfikir. Pakai tekuk tak ada air. Habis juga. Jadi bertafakkur, memikirkan untuk mengambil tindakan yang terbaik. Hikmah ni adalah terbaik, sesuai dengan waktu, zaman, keadaan, masa. Dia sesuai. Dia bila buat tu, maslahah dia lebih besar daripada mafsadah. Itu hikmah. Jadi dia tak boleh tergesa-gesa dan sebagainya. Sebab tu orang-orang alim, orang besar, dia relax, dia cool. Bila mari satu soalan yang gopo-gapa, dan dalam hadis Nabi kata gopo-gapa tu sebahagian pada sifat syaitan dan sebagainya. Betul. Sebab tu dalam solat pun kalau kita mari masbuk tuan-tuan, ada hadis dalam Riyadhus Salihin, kita belajar dengan Dr. Mazhar, tak boleh mari berlari ni. Imam duk rokok tu dia lari tu, Allah sambil melompat, Allahu Akbar. Tak boleh, dia cool lah, jalan. Dah masbuk lah. Ni berlari. Masjid besar pula, macam masjid besi, masjid apa semua tu. Lari tu tau, sampai tu. Baru lepas makan dulu buka puasa. Allah Rabbi. Semaya boleh pahala 27, tambah 10 ke 20 lagi Allah Taala nak bagi dalam bulan puasa ni, entah jadi negatif ke jadi lebih lagi pahala. Sebab banyak benda makruh yang telah dia buat. Mulut busuk bau petanya, bau lepas makan petang makan deruye lagi, Allah. Ada nampak tu. Jadi sukun, tenang. Hikmah dalam suasana yang. Dan yang kedua, mau'izah hasanah, nasihat pun dengan cara baik. Saya nak kongsi dah saya cerita. Masa saya bujang dulu, duduk di rumah ramai-ramai lah. Masa bujang, selang 2-3 rumah ada budak universiti, duduk ramai-ramai. Dan mereka ni biasalah, budak-budak muda, kita pun rajin muda dah. Biasalah mamak motor, baiki motor siang malam dan sebagainya. Dan kawasan tu kawasan ramai orang Cina, ramai orang yang non-Muslim. Masjid dekat je, taman sebelah. Jadi siapa satu pergi kat, bawa lah gadis-gadis masuk dalam rumah. Saya pening kepala. Sudah, mar'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati' fa bi lisani. Kita tahu hadis tu. Mar'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati' fa bi lisani fa in lam yastati' fa bi qalbihi wa dzalika ad'aful iman. Kita tahu hadis tu. Kalau mu tengok benda muka, mu kena cegah dengan tangan, mu kena cegah dengan mulut nasihat, mu kena cegah dengan hati paling tidak. Jadi macam mana nak buat ni? Sudahlah, gelisah saya. Dah kata kalau nak pergi marah tu, dia kat kita balik tuan-tuan, nyanyi kita. Jadi saya dah fikir macam mana. Dia teringat, tak ada. Dia mesti tadarruj, dia panggil, berperingkat. Peringkat awal bila mereka berkumpul di depan rumah, saya tegur. Senyum, Assalamualaikum, bagi salam. Tabassum afshus salam bainakum tahabbu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebarkan salam adalah mahabbah, pemula kepada kasih sayang. Tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Senyum kepada wajah saudara kamu itu adalah sedekah. Saya bakal dua benda tu. Sunnah Nabi. Bagi salam senyum. Dan biasa orang bagi salam sambil senyum. Nah, ada orang bagi salam sambil masak. Assalamualaikum. Muka relax. Muka tenung.
Tak ada. Biasa orang bagi salam ni, Assalamualaikum. Senyum. Sekuntum senyuman. Betul? Ngorak dulu pun gitu lah. Assalamualaikum. Semewek dah. Panjang senyum. Nak mengorak. Jadi dengan mereka pun saya senyum. Bagi salam dulu. Lama-lama tu bila tengok tu, kita mula berhenti. Balik daripada surau masjid, berhenti. Macam mana belajar, mana gini kena. Dia kena cari dia punya Sarik Dul, ketua dia. Yang lain-lain tu ikut je. Sarik Dul tu penting. Dia tengok yang mana nampak leadership tu ada sikit. Dia ada dia punya apa nama, dia punya ketua lah. Jadi saya kena pasti. Rupa-rupanya orang Kelantan juga. Kacau sungguh. Tapi mudahlah urusannya. Mudah urusan. Jadi lama, 2-3 bulan tuan-tuan. 2-3 bulan, bukan 2 hari. Kita hari ni bila nasihat anak kita ke bini kita ya, ataupun diri kita sendiri pun nak kena nasihat. Mustahil tuan-tuan. Hari ni bagi tahu, esok nak suruh berubah tiru. Mana ada manusia. Saya pun munjuk sepak hidup sampai umur 20 je berubah. Tidak acur juga. Kita ni pemuju ada umur lebih je ni, sempat lagi mari masjid surau dalam puasa, ada semangat nak mari masjid. Semoga-moga lepas ni pun lagi semangat nak mari masjid surau dengan majlis ilmu, majlis-majlis tamat-tamat syurga dan sebagainya ini. Kalau pendek umur mati dalam keadaan tengah cucuk langit kau tak tahu. Tak. Tapi itu nikmat Allah Taala bagi. Jadi mereka ni pun saya tengok itu proses. Kita tak boleh nak jangkau seorang manusia tu walaupun buruk macam mana pun tiba-tiba dia jadi orang yang hebat kemudian. Kita tak tahu. Di barat sana yang masuk Islam bukannya beranak terus Islam. Yang jadi ulama-ulama pada hari ini tu Hamzah Yusuf, Suhaib Web, Yusuf Istes, Zaid Zakir, ramai ulama di barat pada hari ini yang lahir. Mereka merevert masuk Islam pada umur 20-an, 30-an. Bahkan Yusuf Istes masuk Islam umur 50 lebih, belajar bahasa Arab semula. Oh, malu kita. Malu kita. Kesungguhan mereka di sana, semangat membacanya dan sebagainya. Jadi kawan tadi bila dah baik, bila saya beli makanan roti ke apa semua dia hantar. Beli roti atas. Marah ni, nak marah ni. Tapi tu ingat tadi ni aku ngaji benar ni, dakwah ni. Tadi kena bagi roti, bagi aiskrim, murah-murah jelah. Bagi roti kat ni berapa ringgit? 3-4 ringgit. Bagi ikut kau nak makan ke tak nak. Tapi Assalamualaikum kita bagi. Betul. Lepas tu bila satu hari tu dia buat sekali lagi, masuklah gadis-gadis. Gadis-gadis motor dia tu. Jadi saya pun pergi cari dia punya taiko tu lah. Panggil keluar. Gosok belakang sikit. Ginilah kata. Kawasan kita ni walaupun ramai non-Muslim, tapi mereka memerhatikan apa yang kita buat. Dan sebahagian daripada mereka ada kenalan-kenalan di masjid. Orang masjid duk tanya saya tu. Tapi saya tu lah takkan nak suruh Jawi mari tangkap selalu ke orang ni. Oh, dia dengar begitu gelesah. Sudahlah. Tu, tadi saya duduk di fail lama dengan korang ni. Tadi minta lepas ni kalau nak sangat pergi carilah hotel mana. Jangan duk balik sini. Jangan masuk di rumah. Takut orang nampak, sudah molek pengok kuasa mari ke apa semua. Rosok masa depan. Oh, lepas tu tuan-tuan pindah rumah. Pindah rumah. Bulan depan tak ada. Saya kata mana budak ni? Pindah rumah. Maksudnya berkesan. Saya pun lega, tak ada dah kebatilan depan mata yang kita kena tegur ni. Dia nak buat tempat lain tu luar daripada bidang kuasa kita adalah. Tapi moga-moga mereka tak buatlah lagi. Nampak? Dan perkara yang sama berlaku bila di rumah baru saya dah kahwin. Perkara sama saya buat. Tak boleh nak marah tuan-tuan. Bila nak mari surau masjid ni kita tengok budak-budak tepi jalan main gitar ke apa semua. Cuba berhenti, senyum, tegur. Tak payah marah. Tak. Balik daripada beli air tebu, bagi pula air tebu kat dia tu petang-petang. Tengok dia buka minum tu. Tu kena bagi backhand lah sikit. Agak-agak dah belakang lah. Jadi itu dakwah. Dakwah tak pernah kita baca ayat-ayat dakwah, bahkan Nabi SAW sebagai da'i tak pernah kita jumpa dia cerca, dia maki orang dan sebagainya. Marah ada, biasalah kita manusia ni marah. Tapi caci, cerca dan sebagainya tak ada. Itu da'i.
Tapi sebagai seorang politician, bila Rasulullah jadi seorang ketua negara, pemimpin tentera dan sebagainya, lain konteks dia. Sekarang kita bincang tentang konteks dakwah. Baik, bahagian kedua sedikit yang paling penting ini adalah bila Rasulullah Allah Ta'ala kata, ajaklah ke jalan Tuhanmu dengan hikmah, nasihat dengan cara baik, dan juga berjidal, berbahas dengan cara yang juga menuju kebaikan, bukannya lebih teruk. Yang hari ini jadi lebih teruk. Yang kita adalah berbahas untuk cari konklusi yang terbaik. Di sana Allah Ta'ala menjelaskan secara mutlak. Apa dia? Kalau kita tengok tadi, berbahas ini tadi kita dah bincang, iaitu bahagian yang kedua, inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilih wa huwa a'lamu bil muhtadin. Betul. Bahagian yang kedua. Inilah bahagian yang paling penting sekali. Bila Allah Ta'ala jelaskan di awal, ajak dengan cara baik, dengan cara hikmah, jangan marah, tadarruj, dengan cara berperingkat dan sebagainya, Allah Ta'ala pun menjelaskan dengan satu fakta, dengan satu arahan lagi. Dia kata, sesungguhnya Tuhan kamu lebih tahu siapa yang sesat daripada jalannya dan siapa yang mendapat hidayah. Allah Ta'ala kata da'i itulah berhak untuk meletakkan orang yang dia tengok sebagai jahat, orang yang dia lihat sebagai buruk untuk seru ke jalan Allah tu, sebagai dia ni sesat ataupun beriman dan sebagainya. No, bukan di tangan kita. Allah Ta'ala menjelaskan, aku lebih tahu. Jadi mana mungkin seorang penceramah, seorang ustaz, seorang apa sekalipun sesat kafir, sesat kafir, sesat kafir. Marah sikit. Pedih telinga tuan-tuan dengan kuliah yang ada sesat kafir bid'ah, macam-macam. Pening kita. Kita yang duduk bawah ni, masyarakat awam, pening. Ustaz ni sore mari bid'ah. Bid'ah. Hok mari sore pula kafir. Mari sore pula sesat. Alangkah bagusnya baca hadis-hadis Nabi, baca ayat-ayat Al-Quran, tadabburkan kepada kami, wahai ustaz. Ada nasihat untuk diri sendiri lah tu. Alangkah bagusnya Allah Ta'ala jelaskan. Bila di ayat tadi, awal tadi tentang dakwah tu, ajak dengan hikmah, nasihat, gini. Dan di akhirnya Allah Ta'ala tutup dengan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilih wa huwa a'lamu bil muhtadin. Aku tahu siapa yang sesat, dhalla an sabilih, daripada jalannya. Aku saja yang tahu. Sebab tu ada perbincangan yang kritis di kalangan ulama, bahawa non-muslim pun tuan-tuan belum mutlak dia itu kafir di sisi Allah Ta'ala. Kerana di sana ada non-muslim yang begitu baik, kehidupan dia tak minum arak, tak makan babi, tak makan kek beri, baik kehidupannya, cuma dia tidak bersyahadah saja. Golongan yang berada di Antartika mana tu, yang tak pernah wahyu Islam sampai kepada mereka. Syekh Muhammad Abdul dalam tafsir Al-Mana bersetuju dengan pandangan tersebut. Dan berapa lagi perbincangan ulama, walaupun dia nampak zahirnya kafir pada mata kita sebab dia tidak bersyahadah, tapi di sisi Allah, wallahu a'lam, mungkin dia muslim. Jadi memang tak boleh kita bukan masalah sekarang kita buat kerja Tuhan lah. Orang ni kafir, orang ni sesat, kita buat kerja Tuhan. Masalah nampak? Itu mesej besar yang saya nak sampaikan pada hari ini. Jadi setengah perbincangan non-muslim sekalipun belum tentu lagi dia kafir dan dia tidak muslim di sisi Allah Ta'ala, wallahu a'lam. Yang kita bersyahadah ni tuan-tuan, selamat adakah? Selamat. Siapa dia boleh confirm kepada saya dia selamat daripada neraka? Mohon ke depan. Sungguh ni, mohon ke depan. Tak ada orang boleh. Jadi kita kena dalam keadaan yang mengendah diri. La yadkhulul jannah man fi nafsihi mithqala dzarratin min kibr. Tidak masuk syurga siapa yang pada diri mereka ada secebis saja sifat apa? Takbur, kibr, sifat besar diri, sifat takbur. Dan dosa yang pertama dilakukan oleh makhluk adalah takbur. Siapa dia? Iblis, ketika tidak mahu sujud pada Nabi Adam alaihissalam, daripada arahan Allah Ta'ala. Jadi tuan-tuan, tak sempat dah ni. Saya kira kita akan sambung kemudian lah kalau ada tentang sebuah buku yang dikarang oleh Syekh Allamah Profesor Dr. Yusuf Al-Qardawi
yang dia bincangkan bagaimana sebenarnya seorang pendakwah pada hari ini. Kita semua lah pendakwah ni, kita semua. Jangan duk fikir kena masuk yayasan dakwah Islamiyah barulah jadi pendakwah. Dah, saya sebut tadi konteksnya dakwah kita siapa saja di keliling kita, khususnya non-muslim. Saya hari ini saya cubalah jumpa non-muslim mana-mana untuk membangkitkan perbincangan tentang Islam. Tapi sebelum nak bangkit perbincangan kita pun kena ada isi dulu lah. Lama kita pula kena beli. Kesian. Nampak tu. Jadi Syekh Yusuf Qaradawi sebut dalam buku ni Saqafah Ad-Da'iyah, ilmu-ilmu ataupun ilmu pengetahuan yang perlu ada dalam seorang pendakwah, seorang muslim lah sebenarnya. Ada 6 cabang. Yang pertama, Saqafah Ad-Diniyah, ilmu pengetahuan tentang agama. Yang kedua, Saqafah At-Tarikhiyah, ilmu-ilmu tentang sejarah. Penting tuan-tuan sejarah. Rasulullah adalah sejarah, para sahabat Nabi SAW adalah sejarah, dinasti Abbasiyah, Umayyah, Fatimiyah, apa dia lagi, Seljuk, Uthmaniyah, itu semua sejarah yang bila kita faham, kita boleh berjidal, berbahas ataupun bermunaqasyah dengan non-muslim dengan begitu baik, dengan siapa-siapa saja. Baik, yang ketiga, Saqafah saya tengok Saqafah al-adabiyah wal lughawiyah, ilmu-ilmu kebahasaan dan kesusastraan dalam dakwah, memilih perkataan yang paling tepat, yang sesuai, yang bersifat memujuk, yang tidak mencederakan emosi manusia. Itu sangat penting dalam dakwah. Ada orang hantar mesej, dalam satu cerita ada orang hantar mesej, saudara, bro, tolong beli seluar dalam 2-3 helai. Dia tulis short form, tak ada nota titik apa semua. Kita baca, bro, tolong beli seluar dalam 2-3 helai ke tolong beli seluar dalam 2-3 helai? Dua benda yang berbeza. Tengok, macam kita mesej dengan bini, salam, tak ada salam dah masak belum? Bini baca marah kat aku pula kan ni. Apa nada dalam mesej tu? Bila tak ada komanya, bila tak ada bacaan tidak penuh, ni tengah marah ke tengah merajuk? Tapi sebab bini dia tak kisah. Kalau gawe markah, ya apa, resah gelisah, marah ke fed up dengan aku. Tapi sebab bini tak apa lah, marah pun waktu juga, ada sayang pun waktu juga, kena mengadaknya. Nah, jadi kita ambil mudah kadang-kadang tentang kebahasaan dan kesusastraan. Islam, Al-Quran datang. Bila Al-Quran datang, mukjizat Al-Quran, dia khawarikul adah, dia mencarikan adat, kehebatan orang Arab dalam bersastra. Mereka mengungkapkan syair-syair yang begitu hebat. Tapi bila Quran mari, mereka pening kepala. Bila dengar Quran bercucuran air mata. Walid bin Mughirah dalam tafsir Ibnu Kathir dan sebagainya banyak sebut bagaimana Walid bin Mughirah hebat sastrawan orang Arab pada masa itu, hebat. Ungkapan-ungkapan beliau mampu menaikkan semangat juang berperang. Ungkapan-ungkapan beliau mampu menjadikan seorang menitiskan air mata, mampu menjadikan orang itu marah dan sebagainya. Itu kuasa perkataan. Tapi bila didengar Nabi Muhammad SAW tilawatil Quran, membaca Al-Quran dengan tilawah, baca dengan ikut, membaca dengan ada panduan, tilawah, baca sambil tunjuk gitu. Soalnya Rasulullah sepanjang 40 tahun Rasulullah hidup dengan bahasa Arab Quraisy. Mereka tahu cara Rasulullah bercakap macam mana. Mesti dia tahu cara Muhammad sebut, panggil macam mana, nadanya macam mana. Tapi bila Rasulullah terima wahyu, semua berubah. Bila Rasulullah sebut Quran, mereka tahu ni bukan perkataan Muhammad. Sebab apa mereka bertuduh Muhammad ni sebagai ahli sihir, kahin? Mereka tuduh Nabi Muhammad sebagai orang gila dan sebagainya. Nampak? Dan bila Walid bin Mughirah pergi jumpa dengan Nabi SAW, sebab nak dengar apa kata-kata Muhammad ni, orang nak kata macam-macam dah ni, jadi fenomena ni, dia pun pergi dengar, dia terkejut. Dia kata, sesungguhnya aku tak pernah dengar. Dia balik kepada kaum dia, dia sebut pendek cerita, dia kata, aku tak pernah dengar perkataan manusia yang bila aku dengar perkataan tersebut, aku seolahnya berada dalam satu taman yang indah, yang di bawahnya ada air-air jernih yang mengalir, yang di dalamnya ada pohon-pohon buah, pohon-pohon yang berbuah ranum, begitu indah perkataan-perkataannya, susunan bahasanya dan sebagainya. Kenapa tak jadi pada kita? Sebab kita tak faham bahasa Arab. Kita tak faham bahasa Arab. Itu kelemahan kita orang Melayu. Kena belajar bahasa Arab tuan-tuan. Termasuk saya lah. Bahasa Arab saya C. Kena belajar lagi.
Habis master saya nak pergi duduk lah mana-mana setahun dua. Nak fokus tentang bahasa Arab, Al-Quran khususnya. Belajar bahasa Arab ni suruh bercakap Arab ke? Tak payah dia pergi makan nasi Arab tu, orang Melayu je buat je. Tak payah nak ada bahasa Arab. Ada. Cuma bila kita baca Quran tu kita tahu. Contoh bila saya masuk satu kursus, Ustaz Firdaus Sulaiman ni dia bina satu modul tentang bahasa Arab Al-Quran. Belajar bahasa Arab guna Quran. Jadi antara yang diajar peringkat awalnya harfun jar apa semua tu, okay? Kadang-kadang bila kita semaya tu peringkat awal jadi tak khusyuk. Ni isim ni. Ni fa'il ni. Jadi kita tahu seronok. Kita jadi seronok bila kita semaya tu baca Fatihah pun kita tahu. Ni isim ni. Ni sifat. Ni maf'ulun bih. Ini jadi kita seronok. Lepas tu lah barulah Quran dengan kita tak boleh berpisah. Itu pentingnya bahasa Arab bagi mereka yang ada kekuatan lagi nak nilai lebih dalam beragama. Silalah untuk kita kata mendalami bahasa Arab. Baik, yang keempat, saqafah al-insaniyah, ilmu sosiologi, ilmu faham manusia. Di bawah sosiologi ni dia pecah lagi, ilmu psikologinya, ilmu sejarahnya, ada juga patut ilmu apa dia lagi, geografinya dan sebagainya, bawah sosiologi. Untuk nak faham manusia, tuan-tuan, bila kita pergi dakwah pada orang asli sebagai contoh, takkanlah bila kita pergi nak bercakap tentang akidah Islam kita gisyarah sifat 20 kepada dia. Orang asli ni dia, orang asli, orang asal kita, dia tak pernah dengar satu perkataan bahasa Arab pun. Tiba-tiba kita pergi, tuan-tuan, dalam Islam ni mesti wajib belajar akidah dulu. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Awaluddin ma'rifatullah. Dia berengar hebat ustaz ni. Bunyi Arab sikit ni, like bahasa. Baru dia pun awaluhu wujud. Wujud itu begini. Kita duk syarah kepada orang asli. Ada faedah ke tuan-tuan? Tidak sesuai. Sebab sifat 20 ni ilmu yang sangat tinggi. Ilmu yang kalau Qardawi kata aku belajar masa aku duduk universiti baru aku belajar. Kita belajar di sekolah rendah. Hafal sifat tu okey lah. Tapi nya nak katanya bila syarat dia jadi tak boleh, tak sesuai. Jadi bila dengar orang asli kita guna ayat Quran, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Selesai cerita. Nampak kaedah tu? Faham manusia, faham audience. Itu bawah ilmu thaqafah al-insaniyah. Baik, yang kelima thaqafah al-ilmiyah, ilmu sains mutaakhir ini subhanallah. Kajian-kajian yang membuktikan apa yang ada dalam Quran 1400 tahun dulu semakin banyak. Semakin banyak. Kejadian manusia dalam perut dan sebagainya, gelombang di atas gelombang, nurun ala nur, semua ada penjelasan sains. Yang benda itu dah ada lama, tapi manusia mutaakhir ini dengan perkembangan sains dan teknologinya baru jumpa perkara-perkara tersebut. Sampaikan ada doktor-doktor, ada ahli sains yang menyatakan mustahil Muhammad boleh tahu tentang kejadian manusia yang daripada alaqah, mudrah dan sebagainya itu. Mustahil. Sebab untuk nak lihat proses tersebut dari mudrah dengan zaman itu tak ada teleskopnya dan teleskop pula. Apa dah? Apa yang orang sains guna tu kita tak erti. Kok tu lah. Jadi kena tengok benda-benda tu, mengambil darahnya ke apa. Jadi mustahil 1400 tahun dulu tengah-tengah padang pasir Muhammad dah bercakap benda-benda begini. Nak menyatakan Al-Quran bukan kata-kata Muhammad, adalah kalamullah. Banyak. Dan ini akan meningkatkan keimanan kita, kekaguman kita pada Quran dan sebagainya, kekaguman kita kepada junjungan besar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir tuan-tuan, saqafah al-waqi'iyah, ilmu semasa. Tapi saya nak rincikan lagi. Qardawi tulis buku ni tahun 1979 tuan-tuan. Dan kalau kita tengok Qardawi pada hari ini dengan kehebatan dia, umur 80 lebihnya, dengan masih menulis bukunya, masih lagi berfatwa, masih lagi baca buku 16 jam sehari tuan-tuan. Tak apalah, itu kerjaan dia. Yalah kita kalau diberi peluang gitu, boleh ke tak nak baca buku banyak tu? Tak boleh jawab dia. Dia dengan umur dekat 80 dia tulis Fiqhul Jihad 2 jilid. 1 jilid 1200 muka surat. Ensiklopedia Mausu'ah Fiqh Jihad diterjemah dalam bahasa Melayu oleh Ustaz Ahmad Fawaz Fadil, anak Ustaz Fadil Nur. Fiqh Jihad dengan umur dia begitu. Baik, tapi saya nak rincikan sebab dia tulis tahun 1979. Dan hari ni kalau kita tengok Qardawi, inilah dia.
Dia menguasai semua bidang-bidang ilmu ini, baru sebab itulah dia jadi seorang yang memang diperakui sebagai mujtahid hadhihi zaman. Mujtahid lah dalam bidang fiqh pada zaman ini, dan diperakui oleh ulama-ulama yang setara ataupun rendah sikit pada dia. Wabah Zuhaili, Sa'i Ramadan Al-Buti dan sebagainya, semua memuji Qardawi khususnya dalam bidang fiqh dan sebagainya. Nampak? Cuma saya nak rincikan bahawasanya bila disebut saqafah al-waqi'iyah, ilmu-ilmu semasa pada zaman itu dengan zaman kita pada hari ini, dengan sistem teknologi maklumat yang begitu pelbagai, itu bermaksud adalah menguasai ilmu-ilmu teknologi maklumat yang ada pada hari ini. Twitter, Facebook ni, komputer apa semua ni, seorang pendakwah kena kuasai. Kalau tak lah, saya punya presentation hari ni, saya rasa ramai lagi yang sudah syahid pada pagi ni. Paling tidak ada benda ni dia memberi nilai sikit untuk tidak tengok muka saya saja, tengok benda ni juga. Betul? Paling tidak tahir lah juga walaupun mengatuk sangat pun. Kalau tengok muka saya saja hari ni tuan-tuan, macam-macam macam siri-siri yang lain lah, syahid lah. Tak ada orang lain, saya sendiri pun. Duduk dekat dan waktu yang paling enak dan paling hebat dah. Siapa dia mengatuk payah tidur, insomnia ke apa semua tu, marilah dengan kuliah kerak-kerak sikit. InsyaAllah, InsyaAllah. Tamu-tamu duduk jauh-jauh. Kesian kepada ibu-ibu duduk belakang. Ini keadilan ni, mana keadilan ni? Baik, sekian saja persembahan saya tuan-tuan. Semoga mendapat manfaat tentang ayat An-Nahli ayat 125. Dan pada pandangan saya, ayat ini mesti dibaca dengan penuh, dan maksud yang lebih besar Allah Ta'ala mesejnya selain daripada praktikal hikmah apa semua tadi saya jelaskan, adalah yang kedua, itu adab dan sikap kita, iaitu meletakkan bahawasanya kedudukan seorang manusia, dia tu syurga ke, dia neraka ke, itu adalah hak mutlak Allah Ta'ala, bukan hak kita. Jangan sesekali pernah tengok orang mengisap dadah kita kata confirm neraka dah kau ni. Jangan tuan-tuan, wallahu a'lam. Lagi kan orang kafir tadi kita bincang, wallahu a'lam, mungkin dia di sisi Allah Ta'ala adalah muslim, apatah lagi orang mengisap dadah dia tu seorang muslim yang pernah mengucap 2 kalimah syahadah dan tidak pernah syirik pada Allah Ta'ala. Saat nyawanya nak habis, dia sempat bertaubat, dia insaf sungguh, habis semua segitu sekali, Allah Ta'ala kurnia syurga. Dan itu terjadi dalam banyak kisah sahabat-sahabat Nabi SAW. Yahudi yang masuk Islam, pergi perang, terus mati dan sebagainya. Tengok. Jadi tak boleh kita ni tengok sikit, siapa boleh fikir Nelofa boleh pakai tudung macam tu sekarang? Felicia Ayab, siapa boleh fikir? Tuan-tuan rasa tak gambar dia di Google? Takkan tak. Janganlah, banyak mengarut lah. Tapi nak katanya kita tak boleh fikir manusia begitu tiba-tiba boleh bunuh. Dan kita tak boleh nak fikir tiba-tiba Pak Haji yang pakai jubah, yang pakai serban apa semua gitu gini, akhirannya na'udzubillah min dzalik su'ul khatimah. Wallahu a'lam. Kita tak tahu. Sebab tu doa yang kita kena selalu sebut, Allah makhtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bisu'il khatimah. Itu kita dalam konteks pendakwah. Kalau nak cakap tentang konteks politik ke dan sebagainya, nadanya lain. Politik je lah, politik Islam lah, siasat syariah dan sebagainya. Kita panggil tokoh-tokoh yang sesuai, Dr. Mazli Malik dan sebagainya, untuk bincang tentang situasi negara kita yang tak pernah mungkin sama dengan situasi-situasi di luar negara. Di Mesir kita tak boleh bakar, kita tak boleh nak samakan, sebab komposisi kaum dan sebagainya di negara kita itu berbeza sama sekali. Dia sistem demokrasi dia pun lain dengan kita dan sebagainya. Nampak? Cumanya hari ini perjuangan kita adalah untuk nak tarik balik masyarakat supaya rajin mengaji Al-Quran dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cinta akan Al-Quran dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Balik ke hulunya. Kita duk kalut di hilir, kalau sungai tu di hilir ni pelodoknya ada apa nama, kita duk pining kepala, kenapa hilir kita ni serabut sangat hari ni duk gaduhnya, berbeza pandangannya, gitu gini. Rupa-rupanya di hulunya tak selesai. Di hulu kita tak bersihkan. Bila kita bersihkan di hulu, yakni balik pada fa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ila Allah war Rasul. Kalau kamu ada apa-apa masalah, perbalahan dan sebagainya, farudduhu ila Allah war Rasul. Baliklah kepada Allah dan Rasul. Quran dengan sunnah lah. Bila sebut Allah dan Rasul, nampak? Jadi kita perkasakan pengajian Al-Quran dan sunnah.
Saya di surah Al-Ma'muriyah tempoh hari, saudara kita pun pergi. Kita buat, kita dedahkan kepada masyarakat pengajian berkitab, iaitu balik kepada asas agama, mengaji kitab hadis. Antaranya hadis 40 itulah, tapi kita buat sehari, daripada lepas zuhur sampai ke waktu berbuka puasa, habis ke 40 hadis. Sistem tu biasa dipakai di luar negara lah, daurah dia panggil. Habiskan, baca syarah ringkah, dapatkan jis intisarinya, dapat ijazah pula daripada Ustaz Adlan, ada ceramah sini juga. Bahkan hari kedua kita buka pula kitab Umdatul Ahkam. Kitab Umdatul Ahkam yang dikarang oleh Al-Imam Al-Hafiz Abdul Ghani Al-Maqdisi. Dia mati tahun 900 Hijrah. Kitab tersebut adalah tentang sandaran hukum dalam Islam ni, sandaran hukum, hadis-hadis hukum yang diambil daripada Sahih Bukhari dan Muslim yang muttafaqun alaih. Yang muttafaqun alaih ni level dia lepas Quran, tuan-tuan. Maksudnya diperakui Bukhari dan Muslim keduanya, dan daripada sanalah baru kita bincang kenapa Syafi'i kata begini, kenapa Maliki kata begini, kenapa Hambali kata begini, dan kita akan tengok kehebatan Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala dalam mengistinbatkan hukum, dalam istidlal dan sebagainya. Barulah semua orang jelas, oh patutlah jadi gaduh kaluk ni, sebab aku tak faham ni daripada hadis ni imam-imam berbeza pandangan sikit. Tu ya. Kau ni gongong, ustaz aku kata begini, ustaz aku kata gini, ustaz aku kata gini. Ustaz mu kata, hak Tuhan dengan Nabi kata mu tak fikir. Mu tak kira hak ustaz mu kata je. Mu tak kira hak tok guru mu kata je. Ni hak Quran dengan sunnah kata ni dulu. Nampak? Patut kita membesarkan pula sahabat. Sebenarnya orang yang paling faham Al-Quran dengan sunnah atas muka bumi ni, tuan-tuan, adalah generasi sahabat. Bila ada soalan tanya pada kita, siapakah manusia yang paling faham Al-Quran dan sunnah? Apa jawapan kita? Takkan kita nak kata ustaz kita, dia hafal Quran pun tidak. Orang yang paling faham Al-Quran dengan sunnah adalah generasi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum ajma'in. Sekecil-kecil sahabat yang paling, sekecil-kecil sahabat tidak boleh lawan sebesar-besar Tok Wali. Besar-besar Tok Wali yang kita puja-puji tu, yang kita cerita boleh terbang, boleh berjalan tahai apa semua tu, tak boleh lawan sekecil-kecil sahabat. Bahkan debu di kaki dia, kuda dia pun tak boleh nak lawan. Mereka dinilai radhiyallahu anhum, Allah Taala sebut, aku redha dengan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu nilai sahabat. Sebab tu tuan-tuan, dalam beragama kita kena balik pada hulu. Jangan ada ambil sangat yang hilir ni, yang ada karut banyak. Boleh rujuk pada ustaz-ustaz yang menyantuni dan amanah kepada ilmu Al-Quran dengan sunnah, dan juga menyantuni sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu Syiah kita kata dah keluar pada Islam. Sahabat yang diterima 2-3 orang, Abu Bakar, Umar, Uthman, semua habis dia kafirkan. Mana mungkin? Ini generasi emas. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, khairul quruni qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Kurun yang terbaik adalah kurun, dan kurun selepasku, dan kurun selepasku. Kena sahabat, tabi'in, tabi'in 300 Hijrah yang pertama. Dan zaman itulah munculnya al-imam mujtahid dalam fiqh mazhab, dan 200 Hijrah lebih muncullah imam-imam dalam hadis Bukhari, Muslim, Ibnu Majah, Nasa'i dan sebagainya. Ini 3 generasi emas yang bila kita bincang tentang Islam, hukum, hakam, amal, ibadah, akidah dan sebagainya, mereka inilah rujukan kita. Terima kasih tuan-tuan, minta maaf ambil masa sikit, naik angin pula lalah hari ni. Gitu sama. Ya lalah tu, dia mari. Dia mari. Banyak lagi nak cerita ni tapi tak boleh. Apa muka bau beking, lapar perut lagi. Saya lagi lapar ni. Saya lagi dagang ni. Tak kena air lagi ni. Jadi terima kasih banyak-banyak. InsyaAllah kalau ada peluang dan ruang kita jumpa lagi. Dan tradisi ini sangat bagus. Ambil ayat Quran dan bincang, bagi kefahaman. Itu yang terbaik sebenarnya, daripada duduk ceramah berapu kongsi-kongsi. Bukan tak boleh suka lah, suka lah, nak melawak-melawak lah, nak menyanyi-menyanyi lah. Tapi kalau lepas habis kuliah kita tanya, boleh apa tak ni? Ada cerita, boleh apa tak ni dengan kuliah sejam 2 jam? Tahu tak ingat, banyak suka. Something wrong tuan-tuan. Kena tuan-tuan ni, masyarakat kita pendengar kena demand dengan ustaz-ustaz. Dia orang bukan tak ada ilmu, banyak ilmu, tapi dah kita nak yang jenis gelap gitu, dia mari duk melawak lah. Cuba kita kata, ustaz kami nak tadabbur ayat ni, kami nak hari ni syarah bab ni. Bayar ke?
Bukan free tu. Kita bayar dah. Minta dah terima. Nampak? Jadi sekian saja, minta maaf. Makin panjang makin mengagut kita ni. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila siratal mustaqim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma akhtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bis su'il khatimah. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa syurna bil iman wa adkhilna jannata ma'al iman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'inna ala dhikrika وشكرك وحسن عبادتك. اللهم بلغنا في ليلة القدر. اللهم بلغنا في ليلة القدر. اللهم بلغنا في ليلة القدر. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين وفي العراق وفي سوريا وفي كل مكان وكل زمان. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام. وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.